Hai semua, kali ini admin nak kongsikan satu kisah berkenaan 6 sahabat yang melalui jalan dari Raub ke Rawang. Mereka tidak melalui jalan highway seperti biasa. Sebaliknya mereka menggunakan jalan dari Bukit Fraser. Pelbagai kejadian seram yang berlaku ketika melalui jalan ini. Nak tahu apa yang terjadi pada 6 sahabat ni? Jom tonton sampai habis video ni. Nama aku Zaf. Aku nak bercerita pengalaman seram sewaktu melalui jalan dari Raub ke Rawang, melalui jalan Bukit Fraser. Kejadian ini berlaku pada tahun 2019 sewaktu aku bersama 5 lagi kawan ingin balik ke Rawang dari Kuantan. Kami menaiki 2 buah kereta. Kereta satu dinaiki oleh aku, Dolah dan Saleh. Kereta kedua pula dinaiki oleh Zainal, Abidin dan Hasan. Dan semestinya semua itu bukan nama sebenar mereka. Kami bertolak agak lewat dari Kuantan, lebih kurang 5.30 petang, dan berdasarkan Waze ada kesesakan teruk bermula dari Tol Gombak bersambung ke Tol Bentong. Kami mengambil keputusan untuk melalui jalan Gombak lama. Malangnya, setelah separuh jalan, kami diberitahu jalan itu ditutup dan kami patah balik ke Bandar Bentong. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan kami berbincang sama ada untuk melalui lebuh raya yang masih sesak itu atau jalan Bukit Fraser. Kami tak pernah melalui jalan tersebut sebelum ini. Tapi, berdasarkan Waze, jalan itu tidak sesak, cuma agak jauh berbanding jalan biasa. Dolah dan Saleh bersetuju untuk melalui jalan Bukit Fraser. Tapi, Abidin agak keberatan kerana ingin berbincang dengan Zainal yang masih ditandas. Akhirnya, aku, Dolah dan Saleh gerak dahulu dan mereka akan menyusul kemudian. Dalam 15 minit, kami mendapat isyarat high beam dari kereta belakang menandakan mereka sudah di belakang. Jalan agak gelap apabila memasuki kawasan Raub dan bermulalah episod jalan berbengkang-bengkok. Langsung tiada lampu jalan, hanya ada kereta kami saja melalui jalan itu. Radio hanya memainkan alunan surah Al-Quran. Gangguan pertama terjadi ketika kami sampai di simpang untuk masuk ke Bukit Fraser. Di sebelah kiri aku perasan ada banglo putih terbiar. Radio tiba-tiba terpadam dan kereta kami bersenggok. Aku melihat di belakang, kereta Zainal masih sayup terlihat. Setelah beberapa minit, radio kembali menyala dan enjin berfungsi seperti biasa. Saleh di belakang tiba-tiba meminta earphone. Bisiknya kepada aku sebab ada terdengar nama dia dipanggil. Muka Dolah pun tidak keruan tapi masih dia membisu. Aku agak pelik kerana jarak kereta Zainal agak jauh biarpun kami memandu perlahan. Gangguan kedua bermula pula apabila ada pokok tumbang yang telah menutup separuh laluan itu. Dolah berhenti dan bunyikan hon untuk memberi isyarat sekiranya ada kereta di hadapan. Bunyi hon kami bersaut, maknanya ada kereta di hadapan. Untuk pengetahuan, pokok yang tumbang ni besar, tak nampak apa yang ada di depan. Kami hanya menunggu kereta di depan tadi untuk lalu. Namun, setelah beberapa minit, masih tiada kereta. Dolah hon sekali lagi dan masih bersaut. Kami masih menunggu. Tiba-tiba Saleh tegur dari belakang, "Jalan je Dolah." Kereta Zainal baru sampai di situ dan kami melintasi pokok tumbang tu. Apa yang mengejutkan, tiada kereta pun di situ, hanya kereta kami. Selepas gangguan kedua, Dolah memandu agak laju dan kereta Zainal kembali tertinggal di belakang.
Tidak lama selepas tu, kereta kami seperti dirempuh. Sesuatu dari belah aku duduk. Dolah brek tetapi berhenti di depan sedikit dari tempat berlanggar tadi. Aku tengok side mirror. Langsung tiada binatang yang menggelupur. Lagipun mustahil ada binatang dari belah aku. Sebab hanya bukit yang ada. Bukan kawasan lapang. Kereta Zainal pun sampai dan terus berhenti di belakang kami tanpa berhenti di tempat berlaku pelanggaran tadi. Kami meneruskan perjalanan dengan muka yang pucat dan Saleh kini duduk di depan. Bersempitlah kami berdua duduk di tempat depan tu. Setelah beberapa lama melalui jalan gelap, akhirnya kami sampai di stesen minyak sebelum Bandar Rawang. Lega tak terkata, kami sampai situ lebih kurang pukul 12 lebih dan hanya kami yang berada di situ selain pekerja stesen minyak tu. Kami menunggu Zainal dan The Gang, tapi selepas 5 minit WhatsApp masih tidak berbalas. Aku telefon Abidin. "Kau dekat mana?" Abidin jawab, "Nak sampai rumah dah, kau?" Aku jawab, "Rumah? Lajunya. Kan kau dekat belakang tadi." Abidin jawab, "Belakang mana? Aku lalu highway lah. Kan dah bagi tahu tadi." Sudah. Terkedu bila Abidin kata macam tu. Aku letak telefon dan ajak Dola dan Saleh gerak. Sebelum gerak tu, aku perasan seorang pekerja tu nak ke tandas. Tiba-tiba lari lintang bukang bila tengok kami. Meremang bulu roma. Tak ada nak tanya dah. Faham-faham sendirilah. Baca 3 kul. Lepas tu teruskan perjalanan ke Mamak berdekatan. Sampai di Mamak, aku periksa telefon. Mesej Abidin baru sampai mengatakan Zainal tak nak ikut jalan tu sebab gelap dan mereka sanggup tempuh kesesakan. Saleh membuka cerita. Macam-macam bunyi dia dengar dekat belakang. Sepanjang perjalanan tu, nama dia dipanggil. Kadang-kadang sayu, kadang-kadang macam marah. Semasa dekat pokok besar tumbang tu, dia terdengar suara mengilai. Sebab tu dia suruh jalan je. Namun, topik yang paling hangat adalah hanya kami yang melalui jalan tu pada malam tersebut. Belakang kami tu bukanlah kereta Zainal. Sebab tu jaraknya agak jauh dan kadang-kadang saja timbul. Setelah lama lepak di Mamak, kami pun gerak balik ke rumah tapi singgah di 7E dulu untuk kepastian kalau ada yang mengikut. Seminggu juga kami bertiga di Bahan sebab nak elak kesesakan punya pasal. Apapun, itulah kali pertama dan terakhir aku akan lalu jalan tu. Aku bersyukur sebab kami selamat sampai ke destinasi. Lepas ni kalau jalan jam pun, aku akan tempuh juga. Tak sanggup aku nak lalu lagi jalan yang macam tu. Aku dah serik. Okeylah, itu saja kisah daripada aku. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini. Sekian.